Kembali dalam cerita di Super Berita, kalau di segmen pertama tadi saya bersama dengan Datuk Mokhtar yang mana berkongsi sedikitlah berkaitan dengan siap siaga ataupun persediaan menuju kepada penganjuran hawana hari kemuncaknya pada hari Ahad ini 29 Mei 2022, dan kami akan bawakan perkembangan yang berkaitan khususnya melihat ataupun melibatkan hawana 2022. Baik, di segmen kedua ini kalau boleh saya nak memberi tumpuan secara khususnya untuk melihat kepada apa yang disebut sebagai Rangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik IPEF, yang mana Presiden Amerika Syarikat Joe Biden memperkenalkan 13 negara yang menyertai Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik IPEF ini pada Isnin. Selain pada Malaysia dan juga Amerika Syarikat, turut dalam senarai 13 negara itu adalah Australia, India, Jepun, Korea Selatan, New Zealand serta negara jiran Singapura, Brunei, Indonesia, Filipina, Thailand dan juga Vietnam. Dan rangka kerja itu akan terbabit dalam rundingan mengenai bidang kerjasama di bawah 4 tonggak, iaitu perdagangan, rantaian bekalan, tenaga bersih dan juga penyahkarbonan dan prasarana serta cukai dan anti rasuah. Baik, untuk waktu ini kalau boleh saya nak bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad. Prof adalah Ketua Kluster Tadbir Urus dan Integriti Pusat Pengajian Kerajaan, Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Prof, mungkin pada waktu ini kalau sebut nama singkatannya IPEF ini mungkin tak ramai yang cakna ataupun mengambil maklum tentang perkembangan terkini ini, tapi mungkin secara permulaannya mungkin Prof boleh kongsikan apa kebaikan ataupun manfaat yang bakal diperoleh Malaysia daripada 13 negara yang lain dalam kerangka ekonomi Indo-Pasifik ini. Apa manfaat untuk Malaysia daripada IPEF ini? Pertama, sudah tentulah apabila kita melakukan kerjasama dengan pelbagai negara, bukan sahaja di kalangan negara ASEAN, bahkan merentasi negara ASEAN, ia memberikan banyak kelebihan, terutama dari segi konteks Malaysia sangat menekankan berkaitan dengan liberalisasi perdagangan. Dan kita juga tahu bahawa untuk menarik lebih ramai pelabur-pelabur asing datang ke negara kita, kita memerlukan kerjasama yang sangat erat di antara pelbagai negara. Dan kita lihat bahawa keadaan pada hari ini terutama berkaitan dengan kemelesetan ekonomi dunia dan juga berkaitan dengan peperangan di antara Rusia dan Ukraine menyebabkan perkembangan ekonomi dunia dan juga perkembangan ekonomi Malaysia turut terjejas. Dan sebab itu negara perlu mencari suatu jalan dan strategi bagaimana nak menarik kembali pelabur-pelabur asing untuk datang ke negara kita. Jadi saya melihat bahawa melalui Indo-Pasifik, kerangka yang cuba diutarakan oleh Amerika ini merupakan satu peluang yang sangat besar untuk Malaysia menjalin kerjasama perdagangan dengan negara-negara lain, terutama negara-negara di luar ASEAN. Dan walaupun kita lihat bahawa kerangka Indo-Pasifik ini lebih kepada sebenarnya untuk mengekang kekuatan ekonomi dunia yang dipelopori oleh China, dan walaupun konsep ataupun kerangka Indo-Pasifik ini lebih menekankan kepada usaha sama di antara Amerika dengan negara-negara lain di Indo-Pasifik, tetapi ia juga memberi banyak kelebihan kepada negara kita, terutama dalam usaha untuk kita memastikan bahawa segala halangan-halangan dalam perdagangan itu dapat dimansuhkan dan dalam masa yang sama untuk meneroka peluang-peluang perdagangan yang lain. Jadi saya melihat bahawa sebenarnya ia memberikan lebih banyak kebaikan kepada negara kita, walaupun konsep yang diutarakan oleh Amerika ini merupakan hanya satu bentuk kerangka saja, framework, tidak kepada trade agreement, tetapi ia merupakan satu permulaan bagi Malaysia dan juga negara-negara yang terlibat di dalam kerangka ekonomi ini, Indo-Pasifik ini, untuk menjalin kerjasama dan juga memastikan mungkin halangan-halangan dalam perdagangan itu dapat dimansuhkan. Dan kalau kita juga melihat bahawa antara kerangka-kerangka penting yang cuba diutarakan sudah tentulah antaranya ekonomi digital merupakan salah satu aspek yang akan ditekankan oleh Amerika dan negara-negara yang akan bekerjasama nanti. Jadi ini merupakan satu peluang juga untuk Malaysia bukan sahaja meneroka perdagangan-perdagangan yang sedia ada, bahkan juga perdagangan melalui pendigitalan ekonomi merupakan satu lagi peluang yang besar untuk Malaysia ke arah mencari apakah kebaikan-kebaikan untuk negara pada masa akan datang. Jadi saya melihat banyak faedah yang boleh didapati oleh kerajaan apabila kita bekerjasama dalam konteks kerangka Indo-Pasifik ini.
Prof, kalau boleh saya nak tarik Prof untuk melihat kepada satu artikel yang kami turut muat naik di platform Mesro.com yang mana rangka kerja ekonomi Indo-Pasifik, apa kepentingannya kalau dilihat kepada IPEF ini yang menyusul selepas 5 tahun Amerika Syarikat secara unilateralnya menarik diri daripada perkongsian Trans-Pasifik yang ditandatangani 12 negara di Asia Pasifik, Amerika Utara dan juga Amerika Selatan. Ada pandangan ataupun daripada pemerhati politik yang berpendapat rangka kerja rangka kerja yang disebut sebagai IPEF ini masih kurang taring serta lebih bersifat simbolik berbanding kesan dan juga polisi sebenar. Mungkin pada waktu ini Prof boleh kongsikan tentang melihat kepada Amerika Syarikat yang selepas pada pengunduran daripada perkongsian Trans-Pasifik ini, melihat kepada tidak hadir di rantau ini dan juga diburukkan lagi dengan perang perdagangan dengan China. Mungkin sejauh mana pandangan Prof untuk melihat kepada rangka kerja ini kurang taringnya serta lebih bersifat simbolik berbanding pada polisi dan juga kesan sebenar? Bagi saya tidak, kerana kita lihat apabila Amerika menarik diri, terutama ketika mana Trump menjadi presiden, Trans-Pacific Agreement, di mana Amerika pada ketika itu merasakan bahawa mereka tidak mahu bekerjasama di rantau ini dengan negara di rantau ini. Namun apabila di bawah Presiden Biden, beliau sendiri di dalam kenyataan beliau mengakui bahawa peluang di Asia Pasifik ini sangat besar, terutama di dalam sektor ekonomi. Dan kita melihat dan Amerika juga sebenarnya mengakui hakikat bahawa dalam trade perdagangan di rantau Indo-Pasifik ini, China merupakan satu rakan dagangan yang cukup besar. Dan ini telah memberikan satu ancaman kepada Amerika sendiri. Dan kita juga melihat bahawa kepentingan Amerika di rantau ini juga sangat penting. Kerana kalau kita melihat dari satu konteks kerjasama ekonomi di antara Malaysia dan juga Amerika, Amerika merupakan rakan dagangan utama negara kita. Jadi sudah tentulah kalau kita melihat hanya dari satu perspektif, memang kepentingan Amerika di rantau Pasifik ini sangat besar. Dan mereka turut mengakui bahawa tanpa kehadiran mereka di rantau ini, maka sudah tentulah China akan mendominasikan dari segi perdagangan di rantau ini. Dan kita melihat kalau dari segi GDP, keseluruhan ekonomi yang ada di rantau Indo-Pasifik ini adalah menyumbang sangat besar kepada GDP ekonomi dunia. Jadi sudah tentulah ini peluang yang sangat besar yang perlu juga diambil oleh Amerika. Dan sebab itu bagi saya ia bukan hanya semata-mata retorik kerjasama ataupun kerangka ekonomi, perdagangan ekonomi semata-mata, tetapi ia menunjukkan komitmen awal Amerika untuk memastikan bahawa mereka juga turut bersama-sama dalam menjadi antara player utama sebagai rakan dagang di kalangan negara-negara di Indo-Pasifik ini. Jadi sebab itu saya merasakan walaupun mungkin ada setengah-setengah pemerhati agak skeptikal dari segi adakah kerangka kerjasama ekonomi Indo-Pasifik ini hanya bersifat retorik semata-mata, tidak boleh dilaksanakan, terutama kerana ia tidak melibatkan trade agreement dan sebagainya. Namun bagi saya ini satu permulaan dan satu hakikat bahawa Amerika turut mengakui kepentingan negara-negara di rantau ini. Dan sebab itu kita lihat di antara negara-negara yang terpilih ini bukan semua negara di rantau ASEAN dan bukan semua negara yang ada di Indo-Pasifik ini. Kebanyakan negara-negara yang terlibat adalah negara-negara yang mempunyai peranan yang besar dan juga negara-negara yang sangat berkembang dari segi ekonomi mereka seperti Jepun, Korea Selatan, New Zealand, India dan sebagainya. Jadi saya melihat bahawa ini peluang yang sangat besar untuk Malaysia untuk menjadi di antara kelompok penting di dalam Indo-Pacific Economic Framework ini, walaupun ianya belum bersifat trade agreement, namun bagi saya ia merupakan satu peluang untuk Malaysia meneroka bentuk-bentuk kerjasama yang baru dan dalam masa yang sama memastikan liberalisasi perdagangan yang menjadi salah satu tujuan utama ketika mana pentadbiran kerajaan pada ketika ini untuk menarik kembali lebih ramai pelabur-pelabur asing datang dan dalam masa yang sama cuba untuk mengurangkan masalah-masalah perdagangan yang mungkin tidak memberi kelebihan kepada kerajaan sebelum ini, terutama di antara Malaysia dengan negara-negara yang lain. Jadi bagi saya walaupun ada skeptik yang tidak begitu bersetuju, mungkin mereka hanya melihat ini sebagai satu retorika semata-mata, tapi saya melihat ini lebih kepada satu komitmen
yang jujur daripada negara Amerika yang telah menyedari bahawa kepentingan mereka di dalam ekonomi di Indo-Pasifik ini sangat penting, dan bagi menyaingi kehadiran China sebagai antara kuasa besar ekonomi di rantau ini, mereka juga merasakan mungkin Amerika perlu memainkan peranan yang lebih besar di kalangan negara-negara di Indo-Pasifik ini. Prof mengatakan IPEF ini cukup penting untuk Malaysia, dan mungkin dalam 1 minit akhir ini Prof boleh kongsikan, tadi disebut tentang ada peluang kerjasama yang boleh diraih untuk Malaysia secara khususnya. Apa jenis peluang dan juga potensi ekonomi baru yang dapat dinikmati oleh Malaysia daripada IPEF ini, Prof? Sudah tentulah kalau kita melihat kepada kerangka asas di dalam kerangka ekonomi Indo-Pasifik ini, antara yang sangat ditekankan adalah ekonomi bersih, yang kita tahu bahawa ini merupakan the way forward di dalam sektor ekonomi. Jadi kita melihat ini satu peluang yang sangat besar juga untuk Malaysia melihat kepada memastikan dari sudut economic sustainability, dari sudut persekitaran yang bersih, dari sudut menekankan kepada sektor ekonomi yang berasaskan kepada teknologi-teknologi yang bersih. Jadi ini satu peluang. Kemudian ekonomi digital juga satu peluang. Dan dalam masa yang sama kita melihat bahawa antara teras yang penting ialah memastikan bahawa elemen rasuah itu dapat dihapuskan secara sepenuhnya dalam perdagangan. Jadi ini juga adalah satu aspek yang penting. Dan yang paling penting saya lihat sebenarnya kita apabila bergabung di dalam kerangka ekonomi Indo-Pasifik ini, kita boleh bekerjasama bukan sahaja secara unilateral, bahkan secara bilateral. Dan rakan-rakan dagang dalam kerangka ekonomi Indo-Pasifik ini banyak, terutamanya kita lihat India, Jepun, Korea Selatan, New Zealand, yang mana kita boleh meneruskan kerjasama dengan negara-negara ini, dan dalam masa yang sama untuk kita memastikan bahawa jika ada halangan-halangan dalam perdagangan yang tidak menyembelahi negara kita sebelum ini, maka dengan adanya kerjasama sebegini, kita boleh mengadakan perbincangan bagi memastikan apa juga halangan-halangan dalam ekonomi itu dapat dikurangkan, dan kedua-dua negara boleh mendapat faedah daripada kerjasama ini. Jadi sebab itulah saya melihat walaupun ianya pada peringkat awal belum dilaksanakan sepenuhnya, tetapi komitmen yang ada di antara kesemua 13 negara dengan negara Amerika itu sendiri menunjukkan bahawa setiap negara yang akan bergabung di dalam ekonomi framework Indo-Pasifik ini sudah pastilah akan meningkatkan lagi kerjasama ekonomi di antara negara-negara di dalam kelompok ini, bahkan yang lebih utama boleh memberikan peluang kepada kerajaan Malaysia untuk menarik lebih banyak lagi pelabur-pelabur asing untuk datang ke negara kita. Okey, baik, terima kasih Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad. Prof adalah Ketua Kluster Tadbir Urus dan Integriti Pusat Pengajian Kerajaan di Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia, yang berkongsi sedikit pandangan melihat kepada IPEF ataupun disebut sebagai Rangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik, yang mana Presiden Amerika Syarikat Joe Biden telah pun memperkenalkan 13 negara yang terlibat dalam rangka kerja ini pada Isnin. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin, ini cerita di Sebelum Berita. Kita jumpa lagi.